والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang terbaik bagimu, iaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah akan menjadikan baginda sebagai contoh, orang-orang yang mengharapkan keselamatan di hari akhirat akan menjadikan baginda sebagai contoh, dan orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginda sebagai contoh dan tauladan. Suratul Ahzab ayat yang ke-21. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pagi yang ke-7 daripada bulan Rejab 1445 Hijrah. Allah masih lagi menyangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita ada kebaikan dan manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Yang pertama nak tanya, dengar puas? Begong? Dia ada echo. Oh, nak kena buang echo hak RM2 tu. Buat guna. Dia, saya rasa pasal speaker ada di luar kot. Speaker ada di luar, dalam ni tak ada speaker. Jadi mungkin dia dengar tu bunyi gong sikit lah. Kalau kita nak adjust kat mana? Okey, saya cakap dulu. Saya kita dengar. Kalau clear, okey, kita berhenti kat situ lah. Kalau tak clear, nanti sahabat kita tolong adjust. Kalau sekarang ni okey tak suara? Kalau dia slow. Dia memang tak ada speaker dalam ni. Pasal speaker tu dipasang untuk orang yang ada di luar. Apalah nanti kita adjust speaker satu kat dalam ni. Kita akan ada speaker lebih. Oh, tak apa. Kita adjust. Baik. Yang main mengaji hari ni semua ada kitab ke belum? Ada yang tak ada lagi kan? Okey, yang tak ada lagi tak apalah, nanti pihak pengurusan akan cuba buat lain kitab tu. Hari tu kita cuma buat 50 kan? 50 ya. Habis dah. Tapi tak apalah, nanti kita buat lagi. Nah, insya-Allah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Taala sekalian. Kalau saya tak pakai mic boleh dengar? Boleh kan? No? Alright. Yang luar boleh dengar? Luar tak dengar. Baik. Okey, kalau macam ni clear? Begong lagi, no? Kalau macam ni pun begong lagi. Baik. Ya, sebab dengar di luar ni. Pagi ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita, kitab 50 gaya hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, susunan Ustaz Muhammad Al-Hafni bis-Salihin. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab ni saya dah sebut dalam pertemuan yang lepas, dalam kuliah sebelum ni. Kitab ni menghimpunkan, macam mana saya nak kata balik? Saya ulang baliklah apa yang saya sebut sebelum ni. Allah Ta'ala ciptakan manusia atas muka bumi ni. Dia ciptakan kita atas muka bumi ni. Dan Allah Ta'ala bagi siap-siap panduan, cara macam mana kita nak manage hidup kita atas muka bumi. Dia ciptakan kita atas muka bumi dan dia bagi siap-siap cara macam mana kamu nak uruskan hidup kamu atas muka bumi. Kita sebagai manusia, kita tak boleh lari daripada kita sebagai individu. Betul tak? Seorang. Rupanya nak urus diri kita hak seorang ni pun Tuhan habaq siap-siap cara. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Hak ni boleh, nama dia wajib. Hak ni boleh, nama dia sunat. Hak ni nama dia haram. Hak ni tak boleh, nama dia makruh. Hak ni satu lagi dia kata Allah Taala bagi pilihan. Nak buat boleh, tak mau buat pun tak apa. Nama dia harus. Rupanya kita sebagai individu duduk seorang pun ada peraturan, ada cara Tuhan letak untuk kita buat, kita tinggal. Kita duduk dalam rumah tangga. Rupanya kita, semua manusia ada keluarga. Tak ada manusia atas muka bumi ni yang tak ada keluarga. Hatta anak zina pun ada keluarga. Betul tak? Ada orang kata anak zina mana ada keluarga. Dia nasab pada mak dah. Betul tak? Dia tak ada ayah. Tapi dia ada mak. Jadi dia ada keluarga. Jadi bila manusia ni ada keluarga,
Allah Ta'ala bagi siap-siap panduan macam mana nak manage keluarga. Kamu sebagai bapa, macam mana nak manage, nak urus. Kamu sebagai mak, kamu sebagai anak, kamu sebagai tok, kamu sebagai tok wan, kamu sebagai pak menekan, mak menekan, sepupu, sepapat. Ada cara peraturan yang ditetapkan? Ada. Naik atas sikit, duduk dalam masyarakat. Ada tak peraturan Allah Ta'ala tu? Ada. Naik atas lagi, dalam negeri, dalam negara, dalam dunia ni pun. Ada peraturan? Ada. Kita dengan pokok macam mana? Kita dengan bukit macam mana? Boleh tak boleh nak tarah bukit kau suka? Ada peraturan? Ada. Kita dengan laut macam mana? Kita dengan menetang macam mana? Hidup manusia ni semua ada peraturan. Boleh faham bahasa tu? Tu yang saya sebut hari tu, Allah Ta'ala dah atur peraturan ni 1400 tahun lepas lagi. Dan Allah Ta'ala suruh kita ikut. Jadi kita hidup di muka bumi ni, kena ikut Tuhan. Kita tak boleh buat ikut suka kita. Faham bahasa tu? Selesai. Sebagai mukaddimah. No? Jadi kitab yang sedang kita bicara ini adalah kitab yang menghimpunkan sebahagian daripada peraturan-peraturan tersebut. Sama ada yang wajib ataupun yang sunat, yang haram ataupun yang makruh, bahkan yang harus. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil sikit pengajaran daripada cara kehidupan Islam yang diaturkan oleh Allah Ta'ala, ditunjukkan oleh Nabi kita SAW. Jadi mudah-mudahanlah walaupun kitab ni ringkas, tapi paling tidak kita boleh beramal setakat mana kemampuan kita insya-Allah. Dan pagi ini insya-Allah kita sambung muka surat yang ke? Muka surat? 5. Hadis yang keempat. Oh, right. Oh, bab 1 tak habis lagi no? Baik. Kita sedang bicara berkaitan dengan bahagian pertama daripada kitab ni, bab nombor 1 kali ataupun bahagian nombor 1. Bahagian nombor 1 ni kita sedang bicara secara umum macam mana kehidupan Nabi SAW dalam seharian. Maksudnya apa cara hidup Nabi sehari-hari ni secara umum. Yang ni yang kita nak tengok pada hari ini. Kita dah mengaji sikit sebelum ni, sehari kita sambung lagi. Kita nak tengok dalam kehidupan seharian ni, Islam matuk kehidupan manusia ni macam mana? Macam mana kehidupan kita dalam sehari-hari ni? Patutnya kita kena buat apa? Apa benda yang kita patut buat secara umum? Yang ni kita nak tengok. Yang pertama hari tu kita dah mengaji sikit berkaitan dengan isu niat. Ingat ke no? Bab niat. Rupanya dalam kehidupan seharian, antara perkara yang kita kena jaga betul-betul, niat. Niat, jaga betul-betul. Kerana satu-satu amalan, tak ada niat, dia tak jadi amalan. Semayang. Saya sebut buat contoh itu kan. Solat. Kau ni 4 rakaat, tungin terbalik. Kau ni pun 4 rakaat, tungin terbalik. Dua-dua sama. 4 rakaat. Susunan sama, baca Fatihah sama, semua sama. Macam dua-dua pula, dua-dua orang ni. Tapi yang menariknya, yang ni ada niat. Nak semayang, niat. Hak ni tak niat. Rupanya bila tak niat, hak tak niat ni tak dikira sebagai amalan. Saya tak niat. Boleh faham tak tu? Tu senang aja kan? Baik. Dalam bab amalan pun sama, ada niat baru kira. Tak ada niat, tak kira. Rupanya dalam bab adat, kebiasaan harian kita ni pun. Biasa hari-hari ni, kalau ada niat, hak biasa hari-hari ni jadi ibadat. Hak biasa hari-hari ni ada niat jadi ibadat. Hak biasa hari-hari tak ada niat, dia tak jadi ibadat. Saya buat contoh bulan lepas kalau masih ingat, kita basuh baju. Ibu-ibu basuh baju niat apa? Betul ke? Dah, masing-masing tanya diri sendiri ya. Betul ke niat? Kau kita tak niat apa? Kita basuh Ustaz, tak basuh siapa nak basuh? Dah betul ya? Jadi basuh juga macam wali tak? Kau ni basuh, kau ni basuh. Tapi ada orang dia basuh baju, dia niat tau. Ya Allah, aku basuh baju ni, aku nak junjung perintahmu ya Allah. Kau suruh jaga kebersihan. Ini tanggungjawab aku. Dia basuh serupa ya, tapi dia niat. Yang jadi masalahnya, berapa ramai di kalangan manusia dia tak ada niat langsung. Masak tak niat, pergi kerja tak niat. Ni main mengaji ni niat apa? Betul ke? Ustaz, niat apa? Dah kawan ajak, mai. Dia betul lah niat. Betul niat juga. Niat sebab apa? Dah kawan ajak, mai pergi lah. Kan Nabi kata dalam hadis hari tu kita mengaji, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap manusia, bagi orang ni,
dia akan dapat apa yang dia niatkan. Kalau dia niat main mengaji nak redha Allah, dapat redha Allah. Dia main mengaji niat apa? Niat pasal kawan ajak. Dapatlah habuan kawan ajak tu dia dapat. Main mengaji sebab tak mau bagi orang kata, dia dapatlah orang tak kata tu. Dah betul? Masing-masing punya habuan. Sebab tu kita kena muhasabah balik, cek balik. Kita sehari-hari niat apa? Takut-takut yang banyaknya kita tak ada niat. Kita je mengaku tak ada niat. Maknanya kita tak ada Allah. Awak yang senyap. Baru nak niat. Oh, patut senyap. Kena niat nak. Kita makan, niat apa? Ada orang makan niat, ya makan. Ada, berapa ramai niat. Makan lah. Ada orang makan sebab apa? Makan Ustaz, dah bini masak, tak masak lagi dia marah Ustaz. Makan juga, sama. Niat tu. Ada orang makan, ya Allah, aku makan ni nak bagi kuat badan, nak buat ibadat. Ada orang, tapi tak ramai yang niat macam ni. Rupanya yang niat macam ni, makan dia jadi ibadat. Nampak kata ruginya kita sepanjang hidup kita ni. Kita tak perbetul hati tu. Ya? Tak apalah, tak apa. Wa inna ahadan lam yulad aliman. Tak ada manusia beranak-beranak pandai terus. Tak ada. Tak ada manusia beranak-beranak alim terus. Tak ada. Habis itu Ustaz. Semua orang innamal ilmu bita'allumi. Ilmu ni dia kena belajar. Belajar. Sebab itu Nabi suruh kita belajar sampai kita. Tak apalah kita perbetul pelan-pelan. Itu kita dah mengaji sikit bab niat hari tu. Dan kedua kita mengaji berkaitan dengan benda yang ragu-ragu tinggal. Benda yang kita rasa tak ada manfaat tinggal. Itu selesai. Hari ni kita nak tambah sikit lagi. Apa sunnah Nabi? Apa cara hidup Islam dalam kehidupan seharian yang boleh kita ambil pengajaran? Antaranya hadis yang keempat. Baginda SAW bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'. Rawahu Abu Daud an Abi Hurairah. Muka surat 5. Muka surat 5. Hadis tengah tu. Hadisnya berbunyi, tiap-tiap pekerjaan yang penting, kalau tidak dimulai dengan bismillah, yakni dengan nama Allah, maka pekerjaan itu akan percuma jadinya. Baik. Siapa yang ada kitab, buat catatan sikit. Dia ada makna, kena tulis sikit kat buku tu. Tulis terus kat buku tu, tak apa. Tiap-tiap pekerjaan yang penting. Penting tu apa Ustaz? Tulis kat buku tu, yang dirancang. Tiap-tiap pekerjaan yang penting, maksudnya yang dirancang. Kalau tidak dimulai dengan bismillah, yakni dengan nama Allah, maka pekerjaan itu akan percuma jadinya. Dekat percuma jadinya, tulis itu kurang berkat. Kurang berkat. Baik. Hadis ni yang nombor 4 ni nak cerita pasal apa Ustaz? Baik. Mudah dia macam ni nah. Nabi SAW bersabda, setiap pekerjaan, apa saja pekerjaan yang kita buat, yang mana pekerjaan itu ada zibalin, yang dirancang. Rancang ni maksud macam ni. Zi yang mempunyai. Bal pemikiran. Maksud dia, apa-apa kerja yang kita nak buat, kita plan dulu. Nak buat tu kita plan dulu. Kita susun dulu macam ni. Rupanya pekerjaan yang ada susunan plan kerja ni. Rupanya Nabi kata kalau kamu tak mulakan kerja tu dengan bismillah. Tak sebut langsung nama Allah. Nabi kata pekerjaan itu qalilul barakah. Kurang sangat berkat dia. Berkat tu apa Ustaz? Yang kata berkat tu apa? Berkat ni maksudnya ziyadatul khair. Kebaikan yang banyak. Benda tu kalau buat, ada berkat dekat dia, benda tu akan jadi baik. Saya buat contoh mudah macam ni. Orang tu makan. Dia makan Ustaz, dapat sekali dengan berkat. Dia makan tu, makanan dia tu ada berkat. Rupanya bila dapat berkat, dia makan. Dia makin rajin buat ibadat, hati dia makin lembut, dia makin taat kepada dia. Dengan sebab makan tu, dia boleh buat banyak kebaikan lain. Itu panggil berkat. Nikah. Kalau menikah, dapat nikah tu satu hal lah. Dapat berkat pula dalam nikah tu. Kita akan tengok lepas nikah tu,
suami akan jadi makin baik, bini makin baik, dapat anak, anak-anak insya-Allah akan bagi kebaikan kat rumah tangga tu. Dia jadi makin baik. Punca dia apa? Menikah tu berkat. Tu orang dok kata menikah jangan dok buat benda merapu, menikah jangan buat benda merapu, takut berkat hilang. Awak yang senyap. Rupanya macam mana cara nak bagi dapat berkat tu Ustaz? Nak buat apa pun macam mana nak bagi dapat berkat? Kami kerja nak bagi dapat berkat. Kami main ngaji nak bagi dapat berkat. Kami bawa kereta nak bagi dapat berkat. Kami pergi jumpa orang nak bagi dapat berkat. Kami pergi ziarah orang sakit nak bagi dapat berkat kat kami sekali. Kami pergi tengok orang mati nak bagi dapat berkat. Kami nak buat apa pun macam mana nak bagi dapat berkat ni Ustaz? Rupanya Nabi ajak kita baca bismillah. Tu ya. Nak buat apa pun baca bismillah. Soalan dia, kita baca. Soalan dia kat situ. Takut-takut kita tak baca. Ibu pun nak masak baca bismillah. Ada orang baca. Kalau lupa baca bismillah, nanti kita baca bab makan. Nabi kata kalau terlupa di permulaan, bacalah bismillah awalahu wa akhirahu. Kalau tak boleh bahasa Arab, bismillah awal akhir. Saya. Makna sama. Tapi bismillah kena baca. Kita orang lelaki-lelaki, minta maaf ni nampak kurang sopan lah sikit. Hatta nak bersama dengan isteri, Nabi suruh baca bismillah. Siapa baca bismillah, kalau takdir Allah ada hasil malam tu, dapat anak, insya-Allah anak tu berkat. Pasal apa? Pasal mula pekerjaan dengan bismillah. Habis tu kalau tak ada bismillah Ustaz, dia berkat tak ada. Saja share lah, saja share. Ada seorang perempuan. Cerita ni ada dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Saya tak bawa, ada dalam kereta. Tak apalah. Cerita tentang seorang perempuan yang hidup dia sentiasa baca bismillah. Kira bismillah, buat apa pun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kata bismillahirrahmanirrahim pun, bismillah lah. Buat apa? Bismillah. Buka. Bismillah. Bismillah. Rupanya nak buat kerja apa semua bismillah. Rupanya hak lemah perut tu, laki dia. Laki dia lemah perut. Faham kot istilah lemah perut tu? Sangat tak selesa dengan bismillah tu. Dengar nama Allah tak selesa. Pelik lah kan? Akhirnya satu hari suami dia bagi cincin. Suami dia kata, aku bagi pada kamu cincin, aku nak kamu simpan cincin ni. Bini pun ambil. Bismillah. 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 Lepas tu pergi buka almari. Bismillah. Simpan pun. Bismillah. Lepas tu tutup. Sehari pergi berjalan pula buat kerja ni. Bismillah. Rupanya laki dia ni, laki dia bukan nak suruh simpan sangat cincin tu. Saya tak tahu bahasa baku, tapi kalau bahasa kampung kita panggil, laki ni saja nak mengenak. Faham kot bahasa tu? Nak buat mengenak. Rupanya bila isteri dia simpan, dia pergi ambil balik, dia tengok isteri simpan tu, dia pergi ambil senyap-senyap, dia pergi lempak dalam bi'run, dalam telaga. Lempak cincin tu dalam telaga. Tu kata mengenak tu. Esok dia panggil isteri dia, dia minta balik cincin tu. Ni ada dalam kitab tu. Akhirnya isteri ni pun dah suami minta. Dia pun tak ada masalah. Pergi dekat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka almari. Bismillah. Suar tangan tu. Bismillah. Rupanya bila dia sebut nama Allah, Allah Ta'ala perintahkan malaikat ambil balik cincin dalam tu, buh balik di tempat tu. Jadi isteri ni bila sebut Bismillah, pegang-pegang dapat cincin tu. Bagi balik kat suami. Dalam kitab tersebut, lelaki tersebut bertaubat terus kepada Allah Ta'ala. Berkat baca bismillah. Lepas tu bismillah ni tinggal. Nampak simple dia, tapi bismillah ni besar sebenarnya. Berkat. Dia sopan macam ni lah, ibu-ibu, ayah ada cucu. Pagi-pagi nak gerak cucu. Perkataan pertama yang bagus sekali kita panggil cucu tu, kita nak panggil apa? Assalamualaikum. Dia perkataan macam tu. Pi nak gerak cucu jangan bergerak. Oi, bangun oi, subuh. Pi. Assalamualaikum, bangun, subuh. Assalamualaikum, bangun, subuh.
Ni, Assalamualaikum, bangun pergi sekolah. Assalamualaikum, bangun. Dia kena ada tu. Jangan Umi rembat. Hoi, bangun hoi. Allah no. Nampak? Bahasa saya ni kasar lah. Nampak kata hidup kita naknya ni bercanggah tau dengan jalan yang Tuhan atur. Kita selama ni urus hidup kita ni ikut suka. Kita tak ikut jalan yang sebenar. Kita ikut suka. Sebab itu hasil dia pun tak jadi macam mana kita mau. Macam kita urus ikut suka. Benda kecil ya Ustaz Dalam Islam mana ada benda kecil, semua besar. Rupanya kita nak kena start urus hidup kita ni ikut cara yang diatur. Baru hasil yang dia dapat. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Tu habang ke anak pergi Kuala Lumpur. Tapi kita start kereta, kita naik highway ni, Matampoh ni, kita pergi ke Sungai Dua. Ambil tol Sungai Dua. Pederas lagi pergi sampai Gurun. Pederas lagi pergi sampai Lostak. Tol hutan kampung. Orang tanya, mak pergi mana ni mak? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tapi pedahir, lepas hutan kampung pedahir, tol Jitra pula. Mak nak pergi mana naknya mak? Kuala Lumpur. Oh tu pederas pergi sampai Bukit Kayu Hitam, bawa pasport masuk. Nak pergi mana naknya ni? Kuala Lumpur. Soalan mudah ya. Agak-agak sampai ya? Pasal apa tak sampai? Pasal jalan dia salah. Tu ya. Rupanya jalan-jalan salah, kita takkan sampai tujuan tau. Sama macam mana hidup kita ni. Hidup kita ni, Allah Ta'ala bagi siap-siap jalan. Tapi kalau kita pilih jalan lain, ikut suka punya jalan, kita nak sampai kepada apa yang kita mau tu. Kita takkan dapat. Rupanya kaedah dia macam tu ya. Lepas tu kita nak kena, tak apalah, hak lepas-lepas lah. Hak ke depan ni, kita perbetul balik. Ada soalan? Tak apa, saya bukan tok guru, tak apa. Kita sama-sama share. Ada nak tanya apa, tanya terus. Jangan malu. Kok lah tok guru di masjid, malu nak tanya kan. Nah ni tanya terus. Ada soalan? Ustaz, nak tanya orang perempuan kalau dia tak suci, dia boleh baca ke bismillah ni? Boleh. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Panjang Ustaz. Baca bismillah saja. Nak buat bismillah. Boleh? Boleh. Ada soalan? Saya tanya, saya jawab. Ada soalan? Ada? Tanya, tak apa lah. Saya orang biasa, kita serupa lah. Ada soalan? Kalau yang lepas-lepas macam mana Ustaz? Saya cadang macam ni. Kita sekali-sekala balik di rumah. Ya Allah, aku dulu ni banyak benda aku tak tahu. Kau ampulkanlah dosa aku, satu. Yang kedua, kau terimalah apa yang aku buat selama ni, ya Allah. Cukup minta tu ya. InsyaAllah, Allah Ta'ala maha pemurah. Minta tu sentiasa. Ya Allah, aku dulu aku tak tahu banyak. Sekarang baru aku nak belajar pelan-pelan. Hak aku buat lepas-lepas tu kau terimalah, ya Allah. Kalau aku buat tu salah silap, kau ampullah salah silap aku, ya Allah. Takat tu ya, cukup. Boleh jadi apa yang jadilah hidup kita selama ni adalah kesilapan kita yang lama-lama. Jadi kita minta ampun. Itu ya. Bagus soalan tu. Tu saya tanya soalan tu. Bagus soalan tu. Ada soalan lain? Sila. Macam mana? Baca ayat tengah surah. Lebih afdal baca ta'awuz. Ta'awuz tu tahu apa dia? Ta'awuz ni nama lain bagi isti'adzah. Apa dia isti'adzah tu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia ada nama dia. Nama apa? Isti'adzah. Bismillahirrahmanirrahim ada nama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim tu ayat. Okey, dia ada nama dia. Ada nama dia basmalah. Kalau orang kata kena baca basmalah, maksud dia kena baca bismillahirrahmanirrahim. Kena baca isti'adzah, maksud dia kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tutup guru doa, tuan-tuan kena banyak bertasbih. Tasbih tu apa? Subhanallah. Kena banyak bertahlil, la ilaha illallah. Kena banyak bertakbir, Allahu akbar. Betul kan? Itu nama. Termasuk juga kena banyakkan hauqalah.
Apa dia tu? La haula wala quwata illa billah. Dia setiap ayat tersebut dia ada nama dia. Jadi bila sebut kata ta'awuz ataupun isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Boleh? Ada soalan lain? Tak ada. Sila Pak. Time pagi tu bangun, bismillah ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ni aku nak buat kerja semua. Ya. Yang penting ada waktu pagi niat. Ya aku baca bismillah ni untuk semua amalan aku hari ni. Boleh. Tapi niat tu di hati. Mahalluhu al-qalb. Tempat niat ni di hati. Pasal nak sapu, aku sapu ni junjung perintah Tuhan. Aku sapu ni aku nak ganjaran daripada Tuhan. Aku sapu ni kerana Allah. Macam tu ya. Tapi dalam hati, bukan di mulut. Sebab niat tu di hati, bukan di mulut. Mulut ni lafaz. Niat tu di hati. Mulut je bismillah lah. Sila. Nak buat pekerjaan, bismillah. Waktu lain selawat. Tapi nak memulakan pekerjaan, bismillah lah. Bismillah kena ada. Hatta nak berselawat pun mulakan dengan bismillah. Ada soalan lain? Boleh dapat no? Jadi yang mana ada kitab, tulis sikit kat buku tu. Yang mana ada kitab, tulis kat buku tu. Lepas ni nak buat apa pun, baca bismillah. Tulis macam tu. Tulis. Tak, yang ada dalam buku ni nama dia maklumat. Ni, kita duk baca nama dia maklumat. Ibu-ibu ayah tulis tu jadi ilmu. Yang kita tulis tu apa yang kita faham. Yang lekat di hati kita. Hak tu yang kita tulis tu. Tulis kat buku tu. Lepas ni nak buat apa pun baca bismillah. Yang elok-elok lah. Jangan buat maksiat baca bismillah nah. Hukum dia haram. Nak mengata korang, aku nak cerita ke hang sikit. Cerita ngumpat sikit lah. Tapi nak cerita kan bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Bulan puasa nak isap rokok. Nak start isap rokok ni. Buka puasa isap rokok. Abang buka puasa. Tak apa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Isap rokok. Tak boleh tau. Hukum dia haram tau. Haram hukumnya kita menyebut nama Allah pada perkara maksiat. Buat maksiat sebut nama Tuhan tak boleh. Tengok janda lalu. Astaghfirullahalazim. Tapi mata tengok. Astaghfirullahalazim. Tak boleh. Tak boleh tu. Buat benda haram sebut nama Allah tak boleh. Pakai pakaian seksi, terjun masuk dalam kolam, kan? Lepas tu bila menang dapat tempat pertama, orang temu ramah. Apa perasaan puan dapat pingat emas apa semua ni, pakaian masih lagi macam tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak boleh nak kita bercara dari sudut hukum. Saya tak blame sesiapa ni. Kita bercara dari sudut hukum. Boleh ataupun tidak menyebut nama Allah ketika mana kita melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang. Depan dia tak boleh. Sebab tu kena hati-hati sikit lah. Ya. Menang anugerah konsert lah apalah Ustaz. Taklah kalau saya sebut umum macam ni lah. Saya tak kata konsert tu haram. Point dia, kalau selagi mana tak terlibat dengan perkara yang diharamkan Allah, okey. Kamu sebut nama Allah, kamu tak buat maksiat pada Tuhan, kamu sebut nama Allah, okey. Kamu buat perkara yang bagus, sebut nama Allah, okey. Kamu buat maksiat, sebut nama Allah. Yang tu yang masalah. Kena jaga nah. Peraturan ni dah ada 1400 tahun ni. Bukan baru peraturan ni baru ada law ni dah. Hak kita duk mengaji peraturan-peraturan ni 1400 tahun dulu dah ada. Bahkan para nabi-nabi terdahulu pun pakai agak benda-benda ni. Jadi kita hidup ni kena ikut peraturan tu balik ya. Baik, selesai. Hadis yang seterusnya. An Aisyah, ni dalam kehidupan seharian lah noh. Baik. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla
Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal soleh yang disukai oleh Allah Taala, apakah amal yang paling Allah Taala suka? Amalan apa yang paling Tuhan berkenan, Ustaz? Kami nak buat hak Tuhan paling berkenan ni, kami nak buat hak tu. Amalan apa yang paling Tuhan berkenan? Rupanya Nabi sebut, amalan yang berlangsung terus walaupun sedikit. Amalan yang dibuat berterusan, walaupun amalan tu sikit saja. Kita panggil apa? Istiqamah. Tulis kat tepi buku tu. Amalan yang istiqamah. Oh, amalan yang istiqamah kan? Amalan apa istiqamah tu, Ustaz? Ini bergantung kepada kemampuan masing-masing. Ni yang main mengaji ni ada 40-50 orang ni. Dia bergantung pada kemampuan masing-masing. Siapa di sini, saya tak boleh apa, Ustaz. Saya setakat hari ni dah umur 60, Ustaz. Saya cuma boleh istiqamah baca Quran je, Ustaz. Sehari semuka, sehari semuka, sehari semuka. Okey? Yang tu boleh. Buat tu. Hak tu amalan yang paling Tuhan suka daripada kamu. Pasal kamu boleh konsisten. Saya tak ada apa, Ustaz. Saya ni kerja, sibuk. Betul? Maghrib Isyak, Ustaz. Saya akan pergi masjid mengaji. Tak ada masjid A, masjid B. Tak ada masjid B, masjid C. Tapi saya akan Maghrib Isyak, saya tak kalut buat kerja lain. Dia saya kira mengaji ya. Menuntut ilmu. Silakan. Itulah amalan yang terbaik yang ada pada kamu. Jaga amalan tu elok. Saya tak ada apa, Ustaz. Lepas subuh, Ustaz. Zikir ya, Ustaz. Zikir, wirid. Jaga amalan tu. Saya ni, Ustaz, sibuk sangat, Ustaz. Sibuk ada Ustaz lagi. Alright. Lepas tu, saya tak ada buat apa, Ustaz. Saya cuma satu aja. Saya habis mayang subuh, Ustaz. Saya selalu pergi market sama Gagah. Saya pergi beli ikan sekilo. Saya akan singgah bagi kat kucing. Saya boleh jumpa ada satu abang buat kerja tu. Tapi bukan di Matampoh lah. Dia lepas mayang subuh, dia pergi dekat market. Dia beli ikan sekilo. Dia pergi kat satu tempat. Dia sampai-sampai ya, kucing berkat mai belakang. Dia buat amalan tu. Orang tu. Bagus. Silakan buat. Bagi minum ayak pada anjing dapat syurga. Tu bukan bagi minum hari-hari tau. Minum sekali je. Allah Ta'ala bagi ganjaran syurga. Jadi kalau pun ada amalan tu, jaga elok. Teruskan. Sungguh. Siapa-siapa di sini ada amalan yang hari-hari kita buat, kekalkan amalan tu. Siapa-siapa di sini yang tak ada langsung, saya pun tak tahu, Ustaz. Saya ni jenis hari ni buat, esok tak buat, lusa buat, tolak tak buat. Saya tak ada amalan yang saya buat, tak ada langsung. Cari satu. Bagi ada satu. Yang hari-hari kita buat. Sama ada amalan ke, khidmat ke, apa sajalah. Yang penting hari-hari ada satu. Ada soalan? Ustaz, saya ni tak ada apa amalan, Ustaz. Saya duk kira bagi mandi laki saya tiap-tiap hari, Ustaz. Dia lumpuh. Jaga amalan tu. Maksud dia, walaupun dia bukan amalan khusus, tapi amalan umum. Khidmat kepada orang lain. Jaga. Bagi ada. Mudah-mudahan dia jadi bekalan kita di hari akhirat. Selesai. Tak ada soalan? Okey, tulis kat tepi buku tu. Kena ada amalan yang istiqamah. Boleh. Hak tulis tu lah nanti nak jadi ilmu. Tulis, saya sebut dah itu kan. Tulis, nombor 1 bagi besar. Nombor 2 tulis bagi segak. Ini bukan pesanan saya lah. Ini pesanan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pesan, kalau nak tulis, tulis bagi besar, tulis bagi segak. Pasal apa, Ustaz? Supaya nanti kamu tak menyesal dan kamu tidak dicerca. Pasal apa tak dicerca, pasal apa tak menyesal. Kalau tulis kecil, nanti bila mai tua kita nak baca tak lah mudah lagi, mau bawah 40 ni. Nanti bila kita tua, bila kita tulis kecil-kecil, bila mai tua nak baca tak boleh. Kita masa tu akan menyesal. Apa dia aku tulis ni? Tulis halus sangat. Satu. Yang kedua, jangan lupa tahu buku ni antara perkara yang boleh diwakafkan. Ni, sebab tu tak rugi beli buku. Buku ni tak rugi beli. Kita mati boleh wakaf. Kita meninggal dunia, waris boleh ambil.
Ni buku ni. Jadi bila kita tulis segak, kita tak ada nanti, ikutlah Allah Ta'ala bagi anak cucu kita duduk kat bilik kita seorang-seorang, dia cari-tarik tengok ada buku ni. Dia pun selak tengok. Tengok-tengok, tulis elok. Besar pula. Dia boleh baca. Oh, rupanya amalan kena istiqamah. Oh, lepas ni buat apa pun kena baca bismillah. Dia dapat satu. Boleh faham tak tu? Kalau tulis kecil, kalau tulis halus itu tak kena pula tulis pula huruf depan dia. Kan? Kena ada amalan yang istiqamah. K A A Y I. Pedialah. Waktu tulis ni memang faham waktu tulis ni. Setahun kemudian tak faham. Kalau tulis kecil, tulis pula tak cantik, nanti anak cucu baca, dia tak faham sepatah pun. Dia kutuk kita pula. Apa tu tulis pun tak boleh nak tumpang. Ni pesanan Imam Abu Hanifah. Tulis bagi besar, tulis bagi segak. An Masruq radhiyallahu taala anhu qal, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, ayyul a'mali kana ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qalat ad-daim. Qultu fa ayyu hinin kana yaqumu min al-laili? Qalat kana yaqumu idza sami'a as-sarija. Sayyidina Masruq radhiyallahu taala anhu berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nampak? Sayyidina Masruq jumpa Sayyidatina Aisyah, tanya Sayyidatina Aisyah. Jadi hadis ni cukup nak ajar kita. Tak salah orang lelaki pergi mengaji dengan tok guru perempuan. Tak salah. Para sahabat lelaki banyak bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Dia ambil ilmu daripada Sayyidatina Aisyah. Tak ada masalah. Jadi orang lelaki boleh belajar dengan orang perempuan? Boleh. Selesai. Cumalah kita pelik lah. Kalau ustazah bagi kuliah malam, maghrib. Nampak pelik lah. Dan kita pun tak galakkan sangat. Tapi nak sebut kata tak salah. Anak kita pergi sekolah, cikgu yang mengajak perempuan. Tak salah. Boleh? Selesai. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, aktiviti apa yang disukai Rasulullah? Maksudnya amalan apa yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah berkata, pekerjaan yang berkelanjutan. Sama juga tulis kat buku tu, istiqamah. Saya tak payah ulas lah kali kedua tu. Pekerjaan yang istiqamah. Rupanya yang ni yang Nabi paling suka. Dan baginda buat. Baik. Saya bertanya, Masruq tanya lagi. Kapan baginda bangun malam? Kapan tu? Bila? Bila baginda bangun malam? Jawab Sayyidatina Aisyah, baginda, dalam buku tulis beliau, bacaan dia baginda. Baginda bangun dini hari. Betul? Okey. Boleh tak minta tolong? Dekat perkataan dini hari tu potong. Ada pen marker ni? Tak ada? Pen marker tak ada? Tak ada, tak apa. Kalau ada whiteboard ada. Tak apa, baik. Kalau boleh perkataan dini hari tu potong. Potong terus. Okey. Boleh? Dia whiteboard ke permanent? Permanent tak ada. Tak apa. Terima kasih. Baik. Siapa yang ada kitab perkataan dini hari tu potong terus. Potong padam terus tak apa. Okey. Habis tu nak tulis apa? Tulis di bawah dia, apabila mendengar kokokan ayam jantan. Itu maksud dia. Fa ayyu hinin kana yaqumu min al-laili? Qalat kana yaqumu idza sami'a as-sarija. Bilakah baginda ni bangun malam? Baginda bangun waktu malam tu bila? Bila bangun malam? Rupanya kata Sayyidatina Aisyah, baginda akan bangun apabila sami'a as-sarija, mendengar kokokan ayam jantan. Zaman Nabi ada ayam kah? Orang tanya soalan tu. Baik. Untuk maklumat ayah-ayah ibu-ibu sekalian yang hadir yang mengaji ni, Nabi, setakat yang saya belajar lah, Nabi SAW ada membelah ayam jantan berwarna putih. Dan jantan. Sebab tu boleh belah ayam jantan ni. Dan ayam jantan warna putih rupanya antara ayam jantan yang dia berkokok sharp on time. Kena time dia terus kokok. Rupanya Nabi belah ayam.
Abuan nak kokok. Banyak boleh kita belayar. Ada orang dulu orang tua lu belayar. Lah tak boleh lah duduk taman. Kalau belayar pun orang marah. Dia kalau Haji Zaki nak belayar boleh. Kawasan ni boleh. Baik. Nabi SAW bangun bila dengar ayam jantan kokok. As-saris tu maksudnya sautu dik. Bunyi ayam. Ayam kokok lah. Soalan dia, ayam kokok ke apa? Saya ni bukan ahli ayam. Bukan tak mahir sangat tentang bab ayam ni. Tapi saya pernah tanya pada 2-3 orang yang bela ayam. Dia tanya ayam ni, ayam jantan ni selalu kokok pukul apa? Saya 3 orang saya tanya 3 jawapan sama. Dia orang sebut ayam selalunya berkokok pukul 4 pagi. Jadi bahasa mudah kita boleh ambil di sini. Maknanya kalau kita sesuai dengan suasana kita hari ni, rupanya baginda sallallahu alaihi wasallam akan bangun di awal malam. Lebih kurang pukul 4 tu Nabi bangun dah. Tak tahulah ayam negara Arab kokok pukul 3 ke apa, tak tahulah. Tapi kalau kita di Malaysia, pukul 4 pagi dia kokok. Maknanya kalau bahasa kampung kita Ustaz, rupanya Nabi SAW bangun sebelum subuh. Rupanya dalam kehidupan seharian, Nabi bangun sebelum subuh. Kita bangun sebelum subuh ke Ustaz? Bagus. Kan? Ada hak setengah bangun dekat-dekat nak subuh. Okey. Ada setengah bangun lepas subuh. Ada hak setengah bangun subuh nak habis. Baru bangun. Rupanya tak bagus no. Ayah pasti tengok. Rupanya kita ni manusia tak tahulah. Ada kajian menyebutkan waktu yang terbaik sekali untuk tidur ni hak paling berkualiti sekali. Pukul 10 malam sampai pukul 4 pagi. Maknanya malam tidur awal. Bangun pagi awal. Saya rasa nanti bila semua kita ni mai cecah umur 40, saya rasa kita boleh buat tu. Lah semua boleh 30-an bagus. Umur 40. Tidur awal, bangun awal. Tidur awal, biasa bangun awal. Tidur lambat, ghalib bangun lambat. Lepas tu jangan jadi habit tidur lambat. Tidur lambat pun tak bagus kan. Tidur lambat, biasa bangun lambat lah. Pukul 1 orang tidur, pukul 2 orang tidur. Lepas tu duduk fikir, nak esok bangun pagi, nak bangun awal. Memang kan bangun lambat lah, tidur lambat. Ya? Pasal kita, bahasa ni kasar lah. Pasal tak biasa. Itu aja. Dia benda ni kena berlatih. Tidur awal ni. Cara nak berlatih lagu mana Ustaz? Nanti kita mengaji bab 25. Rupanya dia ada cara. Satu pada cara dia, habis mayang isyak pukul 10 tu, 3 benda buat. Nombor 1, pergi di pintu, kunci habis pintu. Baca bismillah. Kunci pintu. Buh, peklong apa semua siap. Lepas tu pergi di dapur. Tengok kalau ada makanan atas meja, ambil bola peti air. Kalau ada atas apa dapur dan sebagainya, belanga ada, periuk ada, apa ada, ambil tutup-tutup perhabis. Yang ada dalam singki, basuh perhabis, bagi clear. Singki jangan biar kotor tau, malam-malam. Setiap malam sebelum tidur, singki bagi clear. Habang kat anak darah tu semua. Mereka nak tidur tinggal berkapak tu tak boleh. Orang tak boleh. Tak ada disiplin. Kena basuh semua dulu. Lepas tu yang ketiga Ustaz, tutup semua lampu. Buka 1, 2 sudahlah hak samar-samar tu. Tapi lampu tutup. Nak tidur lampu kena tutup. Yang mana ada anak kecil. Macam mana nak buat anak kecil? Anak kecil saya tak mau tidur. Tak mau tidur apa lampu menyala terang-terang. Tutup. Ni bukan saya ajak tau. Kalau rasa betul ke ustaz ni duk mereka apa ni? Mereka tak mereka, buka muka surat 125. Yang mana ada kitab, buka surat 125. Tengok ni. Tengok ni. Baca terjemahan ni. Muka surat 125. Jumpa? Tengok saya baca ni. Saya baca ulas sikit-sikit bagi nampak. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, apabila hari telah malam ataupun telah mulai malam tu senja. Rupanya bila mai senja, bila mai nak malam, larang anak-anak kamu keluar. Jangan bagi mereka keluar daripada rumah. Dekat-dekat maghrib, panggil balik. Pasal nak orang tua kita dulu macam tu? Saya rasa ibu-ibu hidup pada zaman tersebut.
Saya pun dan lagi zaman tu. Bukan setakat anak sendiri dipanggil balik. Kadang Tok Imam tu, dia pergi tengok budak-budak duk main di padang. Dia pergi tekan, hoi, balik, hoi, maghrib, main apa? Dia suruh balik. Ya, oh jazakallah. Dia suruh balik. Rupanya, sunnah ni 1400 tahun dah pun. Rupanya maghrib jangan duk berjalan. Ni kita maghrib 6.45 kalau nak pergi Lotus. 6.45 nak pergi Lotus. Cari apa tu? Macam tak reti berita tu. Bukan saya marah lah. Tapi awak yang jadi macam tu kan. Pukul 7 duk kalut bina. Cakotiau. Pukul 7. Pukul 7 suku kalut bina. Pasal malam. Allah. Awak yang duk pergi keluar tu. Time tu tak bagus keluar. Sebab apa? Cuba tengok. Kerana syaitan berkeliaran pada waktu itu. Rupanya time tu syaitan cukup banyak. Dia tak kacau kita tak apa. Tapi kalau dia hinggap kat kita, dia berkenan kat kita, susah kita. Orang kita tak faham. Baiklah lalu abang kat bini pukul 7 balik. Pasti ada di rumah. Boleh. Memang tak bagi pun. Nak pergi pasar malam abang nak beli. Tadi balik kerja tak dan. Okey, mayang maghrib dulu. Lepas maghrib pergi sat beli. Dekat-dekat maghrib tu saya duk keluar. Tambah nak bawa pergi kedai makan maghrib-maghrib, tobatlah huam tak bawa. Melainkan kalau terdesak sangat, kita bawa lah. Balik pada Johor, dekat-dekat maghrib, pakat lapang. Itu kita singgah lah sat. Tapi nak jadi tabiat, tak lah. Jangan. Tak boleh buat begitu. Maghrib, rumah. Dekat maghrib, balik rumah. Boleh tak? Lepas ni kita tak perlu nak menghukum kesalahan sesiapa. Tak payah. Kita mengaji hari ni, habuan kita pakai untuk kita dulu. Lepas ni dekat maghrib, balik. Anak kata, mak jom pergi Lotus mak. Jam berapa dah? Pukul 7 mak. Abang ada, esok kita pergi tengah hari. Dia kata, mak pisat je mak. Kata, maghrib, mak mengaji, 5 waktu semayang, waktu paling pendek, waktu maghrib. Dan betul nah, waktu paling pendek, maghrib. Maghrib lagi pendek pada subuh. Sebab tu tiap-tiap maghrib dia duduk keluar. Ni cara ni keluar dah nampak gaya ni. Jangan. Dia kalau keluar buka puasa tak apalah. Tapi point dia kita nak sebut. Bila buka puasa di luar. Buka puasa sat ya baliklah mayang maghrib. Tapi takkan hari-hari puasa. Bulan Ramadan lah. Lepas ni balik. Kat maghrib balik. Buat tengok. Sebab apa? Syaitan banyak waktu tersebut. Apabila lewat waktu isyak, maksudnya bila habis jam lepas isyak, pukul 9, pukul 10, pukul 11 tu, Nabi kata suruh mereka tidur. Suruh anak-anak tidur. Rupanya bila, pasal nak orang tua Allah? Oi, tutup lampu lena, oi. Pasal nak orang tua Allah? Dia ada, kalam tu keluar. Rupanya kalam tu dah ada 1400 tahun dulu lagi. Nabi sebut, fahulluhum, suruh mereka tidur. Rupanya tidur ni kena suruh. Dia bukan boleh tunggu ngantuk lena dah. Suruh. Abang, tutup lampu, lena. Tutup lampu, lena. Tu duk main telefon apa, lena. Contoh. Rupanya kena suruh. Nampak? Kita bahasa ni kasar lah. Nampak tak? Dalam benda kecil macam ni pun, cara yang kita bawa tu, tak sama dengan cara yang ada. Cara ni dah ada 1400 tahun. Tapi kita duk buat cara lain. Ni baru buat tidur ya. Bila nak tidur, Nabi kata apa? Suruh mereka tidur. Habis tu nak buat apa? Tutup pintu, sebut nama Allah. Pergi kat pintu, kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Boh, pedayang. Pergi cek, tengok kunci motor, kunci kereta. Sekali lah tu. Ni nak tidur, kunci motor duduk kat motor. Punya kemas. Pasal apa Ustaz? Pasal nak tidur tak mau cek. Ibu-ibu pernah jadi tak? Bangun-bangun pagi tengok kunci motor duduk kat motor. Pintu pagar tak kunci langsung. Pintu depan, pasal apa Ustaz? Pasal nak tidur malam, hak nak tidur tu tak pergi cek. Tu je. Dah balik lambat, kunci lah. Dah kamu balik lambat, kamu nak tidur, kamu pergi cek lah. Rupanya Islam suruh nak tidur ni, pergi cek dulu. Lepas tu ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di sini, saya rasa boleh dah. Mulai malam ni, nak tidur malam, ayah-ayah ibu tak payah cek tau. Pasal mungkin zaman kita dah berlalu. Suruh anak-anak, Mat, pergi cek pintu tengok kunci lagi. Suruh supaya mereka biasa.
Nampak macam marah nampak gaya tajuk ni. Tak marah no, saya mengaji lu. Hadis dalam kitab ni ada 279. 279. Setiap satu hadis semua kena batal hidung. Pak, pak, pak. Duk rasa macam betul dah ustaz. Duk rasa macam betul. Rupanya bila mengaji tu dia lah. Yang tu tak kena, yang ni tak kena, yang ni tak kena, yang ni tak kena. Betul tak apalah. Mula-mula mengaji tu menyingar lah juga. Tapi belajarlah pelan-pelan. Oh, apa betul? Pelan-pelan. Satu. Yang mana yang mampu lah. Boleh kau abang ni noh? Nombor 1, tutup pintu. Yang kedua, Nabi sebut, padamkan lampu. Sebut nama Allah. Nampak? Nak tidur, cek habis lampu-lampu. Dulu lampu pelita. Padam. Kita lah lampu elektriknya ni. Tutup suis. Pergi tutup. Nak tidur, tutup. Pukul 10 malam, tutup. Ni tutup Ustaz. Kami tutup semua. Tapi ada satu ya, hak 4 sagi tu. Hak 4 sagi tu duk menyala pukul 12. Hak 4 segi tu. 4 segi tu. Setakat ni tak ada lah yang bulat. Semua setakat saya hidup ni 4 segi lah. TV. Tutup lah. Puluh sebelah tutup lah. 2. Handset pun 4 segi kok. Baik. Dan yang ketiga Nabi pesan tu, tutuplah tempat makanmu, sebut nama Allah. Biarpun kau letak barang sesuatu di atasnya. Yang ketiga, sebelum tutup lampu, pergi dapur. Tengok semua bekas-bekas yang ada, tutup. Kalau tak ada apalah, koklah tudung periuk habis. Tutup waktu, tutup ni. Habis tudung periuk. Ayang ni tak tahu nak tutup ngapa Ustaz. Nak tuang sayang. Ni minyak Ustaz. Nak tuang sayang. Nak tutup, piring habis dah. Tutup benda lain. Tudung periuk pun habis dah. Nabi kata, kamu tak tahu apa. Ambil tak sesuatu. Ambil pen, tutup itu pun tak apa dah. Syarat. Sudip nasi ke apa ke, camca ke, tutup. Rupanya kena tutup. Nak tidur malam kena tutup. Kena simpan. Jangan duk biar duk ada atas meja. Kalau bahasa kampung saya macam ni lah. Dapur kena bagi cuci lah sebelum tidur. Senang. Sebelum tidur, dapur bagi cuci. Ada soalan? Alright. Nak cerita bab tidur malam tu ya. Boleh tiap tajuk lain pula. Tak apalah. Baik, selesai. Hadis yang terakhir. Habis nak jam pukul apa dah? 10? 12? 10-12. Elah lah. Satu lagi. Dia mengaji kali lama-lama. Kan? Kalau mengaji lama-lama dia mengaji balik. Hari ni kita dapat 4. Balik buat 4 loh. Nanti bulan depan mai mengaji 3, buat 3 dulu. Lama-lama boleh. Pelan-pelan lah mengaji. Pelan-pelan. Kena sabar. Baik. Amrah. Yang ni orang lelaki-lelaki. Ayah-ayah di luar ambil perhatian ya. Yang ni memang kena kat kita belakang ni. Yang ni. Yang ni jangan masuk dalam TikTok Tak apa. Hak live tak apalah. Hak ke depan jangan masuk lah. Melawak lah. Amrah bercerita. Qila li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi? Qalat kana basharan minal bashar. Yafli thawbahu wa yahlibu syatahu wa yakhdimu nafsahu. Atau kama qal rawahu Tirmizi. Boleh baca Tirmizi, boleh baca Tirmizi, boleh baca Turmudi. Salasa lughat. Jadi kalau teringin nak buat nama cucu boleh boh. Tirmizi boleh, Tirmizi boleh, Turmuzi pun boleh. Jadi 3. Kalau teringin nak buat nama anak, boleh. Kan? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya. Ada seorang wanita datang jumpa Sayyidatina Aisyah. Tanya Sayyidatina Aisyah. Apakah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah? Nabi di rumah ni dia buat apa? Baginda kan dalam sehari-hari ni, baginda akan balik ke rumah. Kan rumah isteri baginda banyak. Baginda balik di rumah ni dia buat apa? Di luar dengan ketua negara, ketua ibadat, ketua hakim, ketua segala ketua, ketua perang. Kan Nabi di luar 1001 kesibukan. Nabi di rumah ni dia buat apa? Sedap tajuk ni no. Kata Sayyidatina Aisyah,
baginda adalah seorang manusia biasa. Maksudnya Nabi di rumah ni macam orang lain jugalah. Nabi di rumah ni seumpama manusia biasa macam orang lain jugalah. Nabi buat apa? Baginda adalah seorang yang mencuci bajunya sendiri. Kalau dalam hadis yang lain dia panggil yakhid. Yakhid ni maksud dia kait baju sendiri, jahit baju sendiri. Memerah susu kambingnya sendiri. Nabi perah susu kambing sendiri. Dan melayani diri sendiri. Maksudnya menguruskan diri sendiri. Apa maksud dia Ustaz? Nabi di rumah cek baju, basuh baju. Nabi di rumah perah susu kambing. Nabi di rumah layan diri sendiri. Maksud dia apa? Tulis kat buku tu. Yang ni huraian para ulama sebut. Baginda merendahkan diri apabila berada di rumah. Itu maksud hadis tu. Tulis lu tu. Sekejap lagi saya bagi huraian. Baginda merendahkan diri bila berada di rumah. Tak apa, yang tak ada kitab, insya-Allah sekejap lagi bagi, kalau boleh bagi nama boleh. Yang tak ada kitab, sekejap lagi bagi nama dekat, bagi ke abang yang baju tu tak apa? Baju biru tu. Tak, tulis. Jadi bulan depan kita cuba sediakan buku, yang bagi nama tu boleh ambil dulu. Takut kesian sekejap lagi mai bulan depan, orang lain ambil kitab. Kesian kan? Jadi tulis nama. Bagi kertas lah. Sambil-sambil lah sekejap lagi. Tulis nama. Tulis ringkas-ringkas. Tak apa, tak payah tulis penuh-penuh lah. Tulis nama. No? Baik. Nabi SAW bila duduk di rumah, baginda merendahkan diri. Apa maksud dia Ustaz? Okey, saya terjemah lorat kampung. Walaupun nampak kurang sopan. Tapi cara bahasa kampung kita macam ni. Rupanya Nabi SAW bila di rumah, Nabi tak merap isteri tau. Boleh faham terjemah macam tu? Nabi tak merap isteri. Bahkan baginda meringankan beban isteri bila di rumah. Ni tanda ringan beban ni. Tolong cuci baju sikit. Saat lagi susu kambing kalau nak minum pergi perah sendiri. Saat lagi ada urusan diri sendiri, urus sendiri. Tak ada duk minta tu. Pah, kunci motor abang mana? Pah, baju abang sedekah lagi. Pah, dia tak ada tau. Baginda tak buat macam tu. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, isteri-isteri Nabi kata apa? Isteri Nabi kata macam ni. Waktu baginda berada di luar, duduk di luar, pergi perang ke pergi mana, kami rindu. Bila nak balik? Bila nak balik? Bila Nabi ada di rumah, kami seronok. Rupanya kita duduk cari pasal apa? Rupanya salah satu dia, rupanya baginda waktu ada di rumah, baginda ringankan beban isteri. Isteri seronok. Bila tak ada, teringat. Bila nak balik? Bila nak balik? Bila ada, ringan beban. Boleh faham bahasa tu? Ibu-ibu yang ada di sini, ayah-ayah dah lah. Ibu-ibu yang ada di sini perasan tak? Kata-kata tu, kata-kata Sayyidatina Aisyah ni, bercanggah dengan hidup kita. Kita punya kehidupan lah ni, orang tua tu ada di luar, kita syok. Dan syok ni bukan syok apa. Maksud dia, kita rasa lapang, bebas. Kita dengar dia balik ya, kita dengar motor dia balik ya, kita mula stres. Kita bukan tak mau kat dia, bukan itu maksud dia. Tapi bila dengar dia balik ya, kita jadi tak apa seronok. Anak-anak jadi tak apa seronok. Punca dia apa Ustaz? Puan dia kat sini. Rupanya suami kita tu, dia tak buat macam mana yang dibuat oleh baginda SAW di rumah. Sebab tu kita serabut. Yang ni kita nak minta orang lelaki nak kena betul lah sikit. Bukan suruh buat kerja rumah nah. Sekali ada lah orang kata, oh kerja rumah mau kerja orang lelaki. Banyak cantik. Orang perempuan menguruskan rumah. Tugas ngurus rumah ni tugas orang perempuan. Orang lelaki ni kena bantu. Bantu. Ni ada duk viral kata ni kerja rumah kerja orang lelaki, masak kerja orang lelaki, apa nama basuh baju kerja orang lelaki, semua kerja. Habis tu perempuan buat apa? Main telefon. Masing-masing ada tanggungjawab. Mana nak letak hadis Nabi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Orang perempuan dia bertanggungjawab pada rumah suami dan juga anak-anak. Letak mana hadis tu? Tapi orang lelaki kena tolong. Isteri dah duduk di rumah sekali sekala basuh baju. Ustaz, bini dah basuh baju Ustaz. Sekali sekala bini basuh kita sidai. Bini syok dah. Isteri tu syok dah. Macam mana? Sagi Ustaz, malu Ustaz. Sagi kawan-kawan kata tu takut bini tu. Okey, kalau rasa takut macam tu, bini basuh, bini sidai. Kita tolong kutip. Oh tak boleh ke Ustaz? Orang kata, okey.
bini basuh, bini sidai, bini kutip, tolong lipat. Tak boleh lah. Okey. Dah tak? Kalau tak boleh tak, bini basuh, bini sidai, bini kutip, bini lipat. Kita tolong ucap terima kasih. Boleh. Ya? Kita buat kerja lain Ustaz. Bini urus baju, kami urus dapur. Rupanya kena tu. Sekali-sekala isteri masak nasi siap. Apa salahnya suami? Pah, nak minum air apa? Abang bancuh ni. Pah nak minum air apa? Abang pandai buat apa? Abang cuma pandai buat kopi janda tu ya. Dengar kopi janda cancel. Saya bancuh ni. Rupanya duduk di rumah rupanya kena ringan beban rupanya. Boleh tak Abang ni? Nah. Saya sebut tajuk ni untuk ayah-ayah yang ada di sini, saya rasa boleh kot kita perbetul sikit perkara ni. Bukan suruh buat kerja rumah sepenuhnya, tidak. Tapi kita ringankan mana yang boleh diringankan. Satu. Ibu-ibu yang ada di sini, saya tahu ibu-ibu tak terlibat sangat dengan tajuk ni. Cuma nak minta tolong, yang main mengaji ni semua ada anak lelaki-lelaki yang kahwin. Balik nanti tolong bagi tahu pada anak lelaki-lelaki yang menikah tu. Abang ada hang duduk di rumah, sekali-sekala hang tolong bini hang sama buat kerja. Tolong, suruh dia buat. Bukan nak suruh dia buat semua, tidak. Suruh dia bantu. Tujuan bantu, ni kunci nak pergi rumah tangga tahan lama lah ni. Nak bagi rumah tangga bertahan. Ada soalan? Kenal abang-abang. Dan saya rasa ibu-ibu yang ada di sini yang ada anak yang tak kahwin lagi, saya rasa boleh kot sekali-sekala kena latih mereka buat sikit kerja rumah. Kerja luar mereka kena buat. Hak dalam rumah tu kena ajar lah. Basuh ni. Mereka minum, suruh mereka basuh ni. Bertenang. Tak apa, sagi tulis nama tak apa, sagi ya. Tak ya, sabar tak. Dengar saya cakap dulu. Saya sebut macam ni boleh tak? Saya rasa ibu-ibu tak ada dalam live ni. Live nampak muka saya seorang ya. Jadi kalau mengaku pun tak apa. Ibu-ibu di sini ada tak? Sebahagian ibu-ibu di sini yang ada suami. Saya rasa tak payah angguk tak apalah. Nah, senyap sudah. Ada tak yang jenis ada suami? Suami kita tu kalau dia minum ayak kat ruang tamu, cawan tu dia tinggal situ. Kalau dia makan, dia tinggal situ. Centola dia mandi, dia sepuk atas katil. Baju dia mandi Ustaz, dia sangkut kat bilik ayak. Tak tulah, kita pula nak kena pergi kutip. Spender dia gantung tombol pintu. Saya tak mau napi rumah siapa-siapa tau, di Matampuh ni tau. Jadi jangan kata Ustaz duk sekolah rumah aku. Ada, tak terlibat. Dia ada habit macam tu. Bila habit dia macam tu, sampai ayak secawan pun dia minum. Kalau dia minum 4 kali, 4 cawan lah singki. Apa salah kita pun duk beletak? Apa salahnya basuh-basuh, tak sabun pun tak apa. Kocok sangkut lah. Soalan yang kita nak tanya sikit ya. Pasal apa dia jadi macam tu? Jawapan mudah dia, pasal didikan di rumah dia dulu. Betul? Masa tu, kita sebagai isteri ni, kita mula salahkan siapa? Kita mula salahkan mak dia. Betul tak? Mak dia tu mak betul kita. Tak, kita akan mula kata, ni mak dia tak ajar dulu ni. Ni masa muda-muda dulu, mak dia buat semua. Mak dia buat semua yang lelaki jenis macam ni. Betul? Tak apalah. Kesilapan tu dah berlaku. Nak ubah tak boleh dah. Dah jadi buluh dah. Betul? Nak ubah tak boleh dah. Tapi apa salahnya kita ambil pengajaran, jangan biar dia berulang pada anak-anak kita pula. Kalau anak-anak kita pun jadi macam tu juga, nanti dia kahwin, nanti tok besan kita salahkan kita pula. Tengok. Bini dia salahkan kita pula. Mak betul, duk ajak macam tu. Duk manja sangat. Makan Maggi, tolak buah katil. Sampai seminggu berkulat. Tak basuh. Tak boleh tu. Dia kena suruh. Nanti kita ngaji belakang ni. Ada lagi ni. Rupanya kena suruh. Ya. Bawa lelaki mai dengar. Cantik. Bulan depan nak mai. Senang kita pancung.
Tak, tu kata untung ngaji ni. Untung ngaji naknya. Sangat untung kalau kita menuntut ilmu. Walaupun benda ni kena batal hidung, tapi naknya dia akan memberikan satu kebaikan dalam hidup kita. Memang kenapa betul pun. Tapi tak apa, ada live ada, rakaman pun ada. Kalau nak buka, jangan buka di rumah. Memang dia tak dengar. Boh dalam WhatsApp pun dia tak akan dengar. Nak pasang waktu bawa kereta. Dia bawa kereta, kita buka. Bagi dia dengar sekutu-sekutu. Dia kali lari mana? Dengar. Time bawa kereta ya. Jangan buka time lain. Time lain dia tak dengar Ibu-ibu hantar kat suami, abang dengar ni abang. Ustaz kata apa kat abang. Memang confirm dia tak dengar. Kalau kita beletak sendiri, dia kata, mengaji baru sehari, buat pandai. Time dia bawa kereta. Buka kuat-kuat saja, tak payah bagi dia dengar. Kita buka kuat-kuat. Dia duduk ada sebelah, dia tak boleh buat apa. Sebab tu dalam Quran, Allah Ta'ala jadikan, kita tengok perkataan, bila perkataan as-sam'a, maksud dia satu. Allah Ta'ala jadikan telinga ni, dia boleh dengar satu benda aja satu masa. Ni, telinga punya kelebihan. Allah Ta'ala jadikan telinga ni, dia boleh dengar satu benda aja satu masa. Sebab tu yang main mengaji hari ni, semua dengar saya bercakap. Semua tak perasan pun, kipas kita sedang bunyi. Kenapa tak perasan? Pasal Allah Ta'ala jadikan telinga ni, dengar satu benda aja satu masa. Tapi kalau mata, Allah Ta'ala sebut absar. Mata ni, dia boleh tengok banyak benda. Sebab itu gunakan kelebihan telinga yang Allah Ta'ala bagi ni satu ni. Waktu bawa kereta, buka ya. Tutup radio tu Ustaz, buka. Confirm, dia akan dengar. Habis kuat dia kata, Ustaz cakap pandai, dia pun di rumah tak buat apa. Tak buat apa-apa nah. Hak ni, nanti jangan masuklah ni tau. Tak apalah, hak live tak apalah. Saya, walaupun saya macam ni, saya macam-macam lah. Siang kerja, malam pergi mengajak, kadang balik pukul 11, 12 biasa. Isteri sekarang, hak duk pantang seorang. Hak baru lepas pantang ada seorang lagi. Ingat koman kah? Anak lah 13. Jadi cuba bayang bila anak kecil-kecil ya. Jadi bila anak kecil, agak-agak bila balik rumah, isteri sempat dah nak buat semua. Tak sempat, memang tak sempat. Kita pun kadang ada waktu kita tak buat, saya tak buat agak lah. Tapi tanggungjawab ni kita kena ambil. Bila balik tengok dalam sinki ada barang, ada makanan tak dalam basuh. Isteri dah makan dengan anak-anak, dia bawa hak kecil, pergi lena dalam bilik. Dia tak dalam basuh, betul kita tak marah. Memang tak marah pun. Bila tak basuh, balik, kena basuh. Sagi sampah, sapu. Waktu tu je ada, siang keluar kerja. Tak buat macam mana kerja. Ingat duduk saja macam ni, main duduk kata free ni. Dah. Balik pukul 12 tengah malam. Kadang anak, ayah jadi kuda boleh. Kuda. Ahli parlimen jadi kuda. 12 tengah malam jadilah kuda. Naik 2-3 orang gedek. Bawa bak jatuh 2-3 kali jatuh lena. Letih. Tapi tak nak tunjuk kata apa, rupanya kita ada tanggungjawab, di luar ada tanggungjawab, dalam rumah pun ada. Ni khusus bagi orang lelaki-lelaki lah. Kena jaga benda ni. Abanglah ke anak-anak, suruh dia buat semua dalam rumah. InsyaAllah mudah-mudahan rumah tangga bahagia sampai ke akhir hayat. Memang kena buat. Kalau orang kata Ustaz, payah nak buat Ustaz. Ni Nabi buat. Bukan Ustaz buat, ni Nabi buat. Menantu macam mana nak suruh? Takut apa dengan menantu suruh ya. Kau takut dengan menantu? Anak kita lelaki perempuan? Kalau menantu kita lelaki, saya rasa boleh. Abang elok. Abang sembang. Ni duduk di rumah, kalau boleh, tolong-tolonglah sama buat ajar rumah. Abang ya. Kalau tak boleh, dia tak mau terima, tak apalah. Tapi, abang kat menantu ni susah sikit kan. Abang kat anak lah. Abang kat anak lelaki-lelaki. Boleh Farhan? No? Baik ni buat ajar rumah mah. Ada soalan nak tanya? Habis lah. Habis. Ada soalan? Bocor rahsia tu. Tapi tak apalah. Tapi memang macam tu pula. Kan? Memang kena macam tu.
Letih Ustaz, mau letih tapi tanggungjawab. Buatlah setakat mana termampu. Boleh noh? Baik. Tak ada soalan dah? Kami nak tanya satu Ustaz, langkah Dubai. Kau siapa langkah Dubai lagi keluar. Tak ada soalan dah? Jadi kalau tak ada soalan sebagai penutup, yang ni Rehal ni memang ada sini kan? Oh, ada orang sponsor lah. Oh. Cukup tak? Rehal cukup? Ha? 30. Kau lah ada siapa-siapa di sini yang Allah Ta'ala murahkan rezeki. Kau lah nak buat wakaf sekali lagi untuk Rehal. Saya rasa Rehal tak cukup. No, boleh. Kalau ada siapa yang nak infak, wakaf dan sebagainya, boleh bagi pada pengurusan. Satu. Yang kedua, minggu depan, bulan depan boleh tak? Nak minta meja tu, kita duduk di belakang. Boleh tak? No? Minggu depan kita pakai duduk bagi selesa sikit lah. Boleh nah? InsyaAllah nah. Mudah-mudahan. Bukan minggu depan, bulan depan. InsyaAllah. Bulan depan kita akan mengaji bahagian yang kedua. Bahagian ni seronok. Tajuk kedua ni. Ni nak cerita berkaitan dengan hidup kena melawak. Hidup kena ada habuan dunia, habuan akhirat. Hidup kena bagi mudah. Saya buat contoh sikit ya. Rupanya dalam Islam, Nabi suruh kita hidup ni pemudah orang tau. Ayah-ayah di sini, bini tanya, abang, nak minum ayak teh ke, nak minum ayak kopi? Kita kalau boleh tanya bini, hak mana hang senang? Dia kata hak senang ayak kosong. Dia kosong. Dah tak? Itu contoh. Rupanya dalam bab dunia ni, Islam suruh kita pemudah orang. Nanti kita baca tajuk tu. Dia bulan depan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan dia sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Ada kenuri ke belakang? Ada noh, sekali ada jamuan. Minta sila pakat makan seorang sikit. Ambil berkat. Jangan lupa baca bismillah. Baik. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا زدنا علما وسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.